Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekalum penghargaan saya hulurkan untuk Yang Berhormat Tuan Khairi Jamaluddin Abu Bakar, Menteri Kesihatan Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Dr. Hajah Kasmani binti Embong, Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Yang Berbahagia Dr. Muhammad Saleh bin Mat Yusof, Pengarah Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu, Yang Berusaha Encik Abdul Hamid, Penghulu Kampung Bangsal Kuala Terengganu, seterusnya hadirin sekalian. Sebelum saya memulakan ceramah pada hari ini, ribuan terima kasih diucapkan kepada penduduk Kampung Bangsal kerana sudi memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi ilmu yang bertemakan kesihatan sempena Hari Kesihatan Sedunia yang disambut hari ini, iaitu pada tanggal 1 April. Oleh itu, sesuai dengan tema pada hari ini, isu yang akan saya kupas ialah masalah kecacatan kelahiran pada bayi dan sekaligus menyebarkan kesedaran tentang masalah ini kepada hadirin. Hadirin yang dihormati sekalian, menurut Profesor Dr. Tong Myo Keong pada tahun 2016, sekitar 1/3 daripada 16,500 bayi di Malaysia yang mempunyai penyakit ini meninggal dunia sebelum mencapai umur 1 tahun. Masalah kecacatan kongenital atau kecacatan kelahiran merupakan sejenis masalah yang mampu menyebabkan kecacatan struktur dan fungsi badan. Kecacatan ini ialah kecacatan yang sudah ada sejak lahir kerana ianya terjadi sejak bayi berada di dalam kandungan. Kecacatan struktur berkait rapat dengan kecacatan fizikal pada tubuh badan seperti sumbing bibir, sumbing langit, kaki bengkok serta bentuk dan kedudukan tulang pinggul yang tidak normal. Manakala kecacatan fungsi berkait dengan gangguan sistem dan fungsi organ tubuh badan. Hal ini termasuklah gangguan fungsi otak dan saraf serta gangguan metabolisme, masalah jantung, sindrom Down dan masalah berkaitan dengan darah antara kecacatan kelahiran yang kerap terjadi dan mungkin tidak asing bagi anda. Hadirin yang dikasihi sekalian, kecacatan kelahiran ini boleh disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ialah faktor genetik dan kromosom. Kromosom adalah satu komponen di dalam badan yang membawa maklumat genetik yang diwariskan oleh ibu bapa kepada anak dan berfungsi dalam menentukan bentuk dan fungsi organ badan. Jika kecacatan kelahiran berpunca daripada faktor genetik, kebiasaannya ia disebabkan oleh kecacatan pada kromosom yang berpunca daripada keturunan atau mutasi. Di samping itu, faktor kecacatan kelahiran yang lain ialah umur ibu ketika mengandung. Kajian mendapati bahawa risiko kecacatan kelahiran meningkat apabila wanita mengandung selepas berumur 35 tahun. Selain itu, gaya hidup dan ubat-ubatan yang diambil oleh ibu juga menyumbang kepada masalah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, setiap masalah pasti ada solusinya. Oleh itu, berdirinya saya di sini adalah untuk berkongsi beberapa langkah yang boleh hadirin lakukan untuk menangani masalah ini. Antara langkahnya ialah melakukan pemeriksaan doktor sejak awal kandungan dan pengibasan ultrasound pada usia kandungan 18 hingga 24 minggu bagi melihat pembesaran, struktur dan petanda yang memberi risiko masalah genetik seperti kecacatan pada kromosom. Selain itu, ibu mengandung perlulah mengambil asid folik iaitu vitamin B secukupnya. Jika seorang wanita memenuhi kadar keperluan asid folik sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum dan semasa kehamilan, kecacatan bayi dapat dicegah, terutamanya kecacatan kelahiran melibatkan otak dan tulang belakang yang sedang berkembang. Di samping itu, para ibu juga dinasihatkan mengamalkan gaya hidup sihat dengan mengelakkan diri daripada mengambil alkohol, menghisap rokok dan menjadi perokok pasif kerana alkohol dan asap rokok yang masuk ke dalam badan ibu turut disalurkan kepada bayi melalui tali pusat. Keadaan ini mampu mengancam kesihatan bayi di dalam kandungan kerana alkohol dan asap rokok mengandungi bahan yang berbahaya kepada bayi. Ibu-ibu mengandung juga perlulah berhati-hati dalam mengambil ubat-ubatan atau suplemen kerana sesetengah ubat boleh menyebabkan kecacatan bayi yang serius jika diambil semasa tempoh kehamilan. Oleh itu, ibu mengandung atau wanita yang sedang merancang untuk hamil mestilah mengambil ubat-ubatan yang disyariatkan oleh doktor dan tidak mengambil ubat tanpa rundingan pakar bagi mengelakkan masalah kecacatan kelahiran pada bayi. Sidang hadirin sekalian, ilmu yang saya kongsikan pada hari ini amatlah berharga kerana ianya dapat membantu mengurangkan kadar kematian bayi yang disebabkan oleh masalah kecacatan kelahiran jika dikongsi dan diamalkan bersama. Tambahan pula, bayi yang bakal diselamatkan adalah tunjang negara yang mampu memimpin pada masa hadapan. Oleh itu, kita seharusnya mengambil serius akan masalah ini demi kebaikan bersama. Sekian, terima kasih.